Nak juga dengar komen Mamis. Okey. Kalau saya sekarang macam ada isu juga kan, mesti boleh buat isu juga. Okey, suri rumah ni pilihan sama ada sama ada Hai semua. ni kelas apa tadi? Cik tadi. Hai semua. Okey, kita jumpa lagi dalam Sembang Mak-Mak. Sempoi je. Okey. So Borak-borak tak ada serius-serius sangat. Adalah benda yang kita serius, tapi tak adalah semua benda kita nak cerit je kan. Itu boring lah kan. Kita mak-mak kan sembang benda-benda yang apa yang mak-mak cerita. Santai je. Sambil gosip-gosip tu kan. Betul, healing. Healing. Okey, saya nak kenalkan diri saya. Saya Zati Rahim dan juga saya Kak Syah. Okey, so hari ni kita ada topik yang saya rasa komen kan. Komen menjadi perbualan mak-mak juga, iaitu taska versus pengasuh. Mak-mak bekerja mesti macam, taska pengasuh ni memang isu yang kena fikir. Kau dah start bersalin, kena fikir dah. Lagi lepas tu dah nak kerja lagi 2 bulan atau 3 bulan kan. Betul. So kalau korang hantar ke mana? Hantar ke taska ke pengasuh? Drop kat komen dekat bawah. Jangan lupa, dan juga saya nak jemput untuk semua yang tonton rancangan kami ni untuk subscribe, like, komen, share. Tunjukkan dekat kawan-kawan yang lain. Kita dah ada dah podcast yang sembang-sembang ni. Kan, mak-mak kadang-kadang dia perlukan satu platform tak nak bercakap, nak meluahkan. So, drop je komen kat bawah. Betul. Nanti kami akan mewakili you all semua kita untuk sembang, kita sama-sama. kupas isu tu. Yep. Okey Kak Syah. Kita nak tanya soalan lah based on pengalaman. Kak Syah ada pengalaman 4 orang anak. InsyaAllah. Kan? So empat-empat tu Kak Syah hantar pengasuh ke taska? Okey, kalau ikut pengalaman anak ada 4 ni, kebanyakan anak saya kalau baru lahir je memang hantar dekat pengasuh. So saya deal dengan yang baru ni lah, yang lama tu mungkin adalah isu. Kadang-kadang bila kita pergi pengasuh atau taska ni, yang penting kita kena cari biasanya sama ada dekat dengan rumah kita atau dekat dengan tempat kerja kita. Mana yang convenient. Kadang-kadang ada yang cari tu dekat dengan sekolah anak dia, supaya senang nak ambil sekali. Benda-benda ni macam subjektif sikit tu Zati. Dia macam jangan compare awak hantar anak dekat sini, awak hantar anak kat sini, ini lagi mahal lagi murah. Kadang-kadang dia ambil taska yang mahal, tapi sebab itu convenient dengan dia. Cerita online pula. Tadi tanya saya kan. Okey, saya personally saya kalau newborn ni saya banyak hantar pada pengasuh lah. Pengasuh ni kadang-kadang makcik-makcik, mak-mak yang ada pengalaman, yang memang orang kata lama jaga budak-budak, dan nak cari pun kita kena kenal dia betul-betul. Baru nak tanya Kak Syah kenal tak pengasuh tu? Sebab saya risau juga, sebab ada kes dekat luar lah, saya tak cakap lah kat sini, yang kat luar sana ada yang hantar kat pengasuh tapi tak kenal. Dia tak kenal, ada macam-macam kes lah. So yang tu nantilah kita ceritalah, kita cerita yang ni dulu. Okey, biasanya kalau macam saya kali ni lah plan macam anak baby sampai setahun saya akan hantar drop kat pengasuh. Pengasuh saya tu memang sebelah blok saya je. So convenient, saya macam pagi cepat nak hantar, balik ambil semua. So dia convenient untuk saya dan dia dekat dengan rumah. So saya pilih macam tu. Tapi saya macam plan after dia 1 year saya nak hantar dia sekolah. Sebenarnya sebab macam ni tau, sebab macam baby, masa dia baby dia tak ada aktiviti lagi. Kita lah buat aktiviti dengan dia. So 1 year sebenarnya dia dah start nak belajar. Budak bawah umur 2 tahun ni, otak dia absorb apa je. Tapi kalau kita hantar kat sekolah, by 1 year dia ada macam-macam aktiviti. Kadang-kadang yang Montessori kan belajar aktiviti tu ni. Play school lah umur kan. Macam tu, betul. Umur macam tu dia nak explore. So kita cari betul-betul tadika yang terima budak setahun. Sebab ada tengah taska, tadika depends kan. Dia nak budak yang dah 5 tahun, dah tak pakai diaper. Tu kita kena pilih betul-betul. Tapi biasanya untuk umur macam tu, dia cost sikit lah Zati kan. Tapi kita, orang kata, kita usaha je untuk anak kita. Macam tu. Kan biasakan orang kata sediakan apa yang terbaik untuk anak. Betul. Kesanggupan yang tu. Dan bila kita dah tahu, macam Kak Syah dah share pengalaman hantar kat pengasuh untuk usia yang masih baby lagi kan, bila dah lepas 1 year baru hantar ke sekolah lah. Actually ada je taska play school ada daripada baby, tapi tu lagi costly lah macam tu lah. Faham. Sebab saya ada pengalaman daripada segi cousin-cousin saya hantar anak kecil-kecil lagi, memang baby, sebab nak kerja kan terpaksa. No choice, hantar kat taska yang memang play school. Bila saya tanya, berapa weh? Riban-riban kan? Saya macam serius lah. Macam okey, tak. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita sentuh. Mungkin itu paling convenient untuk dia. Ya, betul. Sebab saya tanya,
apa sebab kan. Saya tanya kenapa sebab you all hantar dekat preschool macam ni kan dengan kos yang sangat tinggi. Dia kata dia jawapan ni sama macam Kak Syah cakap tadi. Nak yang terbaik untuk anak. Betul. So saya macam dengar aku faham, baru fahamlah kenapa. So bila kita ni tak ada pengalaman lagi, bila kita dah ada nanti percayalah kita kata detik juga nak buat benda yang sama. Betul, kumpul dari sekarang pengalaman. Okay, tadi kita sentuh pasal kos taska kan. Jadi kita nak tahu juga perbezaan antara dua ni, taska dengan pengasuh, mana yang kos dia rendah. Dan tahu juga kalau tinggi tu tinggi macam mana kan. Kak Syah mesti ada pengalaman kan, nak tahu juga. Betul. Masa anak yang awal-awal tu, zaman 10 tahun dulu, kalau hantar newborn macam umur 2-3 bulan tu, memang kos dia 300 lebih je sebulan. 300 Tapi untuk yang mungkin income base biasa pun itu pun dah rasa berat sebenarnya kan, 300 betul. Kan. Okay. Sekarang nak compare 10 tahun lepas tu, sekarang saya hantar newborn anak saya paling murah 450. 450 Itu pun ni hantar pengasuh biasa, tapi pengasuh saya tu alhamdulillah dia ada sijil, pernah ada apa orang kata pernah masuk sijil nak buka taska walaupun kat rumah. JKM tu something like that macam tu. Dan dia pun setiap 2 bulan sekali JKM memang datang rumah dia walaupun rumah. So kita ciri-ciri cari tu memang kena cari yang macam tu lah. At least dia ada lesen, dia ada benda-benda macam tu walaupun dia buat kat rumah. Dan dia orang pun rajin sanitize. So kita yang musim budak-budak sakit kan. Okay, soalan kita apa tadi? Kos. Okay, tadi baby sekarang 450. Itu pun walaupun dia buat kat rumah, nak book dulu bayar 200. Ada booking lagi kan. Faham. Dan bila masa awal-awal saya borak-borak tu pun dia kata, nanti pun kalau dia pun berniaga walaupun dia ni, dia pun business service. Service dan income dia juga kan. Dia kata, nanti tahun depan dah kurang 2-3 orang sebab dia dah masuk sekolah. So dia pun mencari replacement macam tu lah. So kita suruh booking. So bayar 450, booking 200. So you bayangkanlah kan. So itu baru taska. Tapi itu saya rasa taska standard 450. Ada saya jumpa survey 470, 500. Kalau lambat sikit bayar OT. Yelah kadang-kadang kita bekerja dengan, kalau kat bandar besar ni ada jam lah, kita meeting lebih masa lah, OT nak tak nak kena bayar lah kan. Biasa kalau extra tu berapa Kak Syah? Depends lah. Setakat yang baru ni saya tak pernah ada OT lagi. Tapi kalau dulu tadika, lebih masa dia at least sejam tu RM5, RM10 macam tu lah. Kita kena bayar hari tu juga. Tak boleh carry forward bulanan lah macam tu. So dia pun ada rasa macam kita parents pun tak nak selalu lambat. Yelah jaga budak ni penat hati. Lagi lah macam pengasuh saya dapat bayangkan. Saya jaga anak saya seorang baby pun penat. Anak yang ni apalagi yang jaga ramai. Ya betul. So jaga baby penat. So kita mudahkan pengasuh kita. Pengasuh kita pun cuba jaga anak kita sebaiknya. Okay, kos tadi. Melalut dah aku ni. Kos, pengasuh tadi 400 lebih. Okay, kalau taska, taska yang kita ada sistem, ada benda-benda semua, ada syllabus, Montessori bagai. Mungkin bulanan boleh jadi 500 dan ke atas. Tapi itu belum masuk dia punya pendaftaran. Belum masuk dia punya makanan bayar. Daycare lagi. Biasanya lepas petang tu daycare bayar lain. Belum masuk dia punya baju, dia punya apa. Kalau bobat RM1,500. Ya. Bobat-bobat. Upon masuk lagi tu mungkin dah pendaftaran dah dekat RM1,000 lebih. Mungkin bulan-bulan 600-800 boleh jadi. Saya ada terbaca tadi dekat satu TikTok itu dia komen lah. Dia kata anak dia masuk tadika ni bayaran dia segini. Tapi ada orang komen, alah itu kita boleh buat pilihan, kita nak anak murah yang murah ke ni. Tapi pada saya terpulang kat ibu tu, dia nak bagi anak dia terbaik kan. Macam pemilihan macam kita cakap tadi lah, depend on kita punya mudah kita nak ambil, mudah mungkin dekat dengan suami dia nak ambil. So terpulang kat mak ayah masing-masing nak pilih macam mana. Orang lain jangan judge. Betul. Pilihan di tangan kita dan kesanggupan tu pun kita sendiri yang decide. Betul, yang bayar pun kita bukan orang lain. Betul. So mami dengan papa yang kat luar sana ni kan, parents kat luar ni, korang jangan rasa macam terasa terbeban. Betul. Kan, sebab saya tahu ekonomi yang sekarang ni sangat-sangat challenge. Betul. Challenge dia kau-kaunya. Yang kita yang belum ada anak ni, kita dah rasa terkesan dia. Macam mana kita nak survive hidup berdua lelaki bini ni kan. Belum ada anak lagi. Bila dah ada anak ni lagi tambah. Tapi percayalah dengan rezeki Allah. Tu je saya boleh orang kata kongsikan. Percaya dengan rezeki Allah, percaya dengan orang kata
dengan perjalanan kita sendiri, perjalanan hidup kita sendiri, percayakan diri berserah pada Allah. Dan kalau macam saya memang taklah kata saya ni kata mewah sangat. Cukup, kita selalu doa rezeki kita cukup. Ada rezeki untuk anak-anak semua kan. Ya. Nanti boleh komen juga kat bawah. Ini pengalaman saya, mungkin ada macam-macam lagi taska ketika kos yang lebih okey, lebih murah. Dan seterusnya kita nak tanya, saya nak tanya juga dengan Kak Syah pendapat. Saya memang suka tanya pendapat Kak Syah ni sebab Kak Syah ni dia rounding dia memang dengan ibu. Even dia sendiri pun seorang ibu kan. Saya cuba, okey. Ya. Okey, mewakili kaum-kaum ibu di luar sana sebagai suri rumah. Pendapat korang juga saya nak tahu juga ni. Korang rasa patut ke tak hantar anak dekat taska ataupun pengasuh? Kalau itu soalan tu boleh drop juga dengan komen Mamis. Okey. Kalau saya, sekarang macam ada isu juga kan, macam boleh buat isu juga. Suri rumah ni pilihan sama ada you memang, tapi kebanyakan Zati mak-mak saya pilih menjadi suri rumah adalah sebab dia nak jaga anak dia sendiri. Itu satu, macam ialah sekarang macam-macam kes kan. So bila jaga anak sendiri, tapi ada juga yang macam mungkin tak memang free, boleh kerja. So ada masa dia nak healing mungkin anak dia ada pengasuh jaga. Dan sekarang pun ada macam servis. You apps je masuk orang datang jaga anak you. Ikutlah 4-5 jam ke apa. Ada satu servis tu. Ada. Okey. Sekarang banyak mak ayah guna tu. Contoh baru-baru ni ada concert news. Diupah orang tu daripada pukul berapa sampai pukul berapa mak ayah dia pergi news, servis tu jaga anak dia. Dah banyak orang guna. Tak boleh sebut ke? Nama tak selesai, nama dia Kido Care. Ni memang tengah hot lah. Saya mak ayah dengar Kido Care tu, tapi kita nampak itu dekat dengan. Faham. Okey, baru ingat. Saya cakap patutlah pernah nampak Kido Care. Ramai jugalah. Sekarang memang tengok marketing kau tak tahu boleh masuk ke kan. So senang. So maksudnya sebagai suri rumah pun, suri rumah jangan anggap suri rumah relax. Tak, suri rumah lagi banyak kerja. Saya pun pernah jadi suri rumah dan sepanjang saya pantang 3 bulan tu pun dah habis pun macam penatnya jadi suri rumah walaupun duduk kat rumah. So mungkin suri rumah, ibu-ibu yang dekat rumah tu kalau penat mungkin boleh panggil Kido Care jaga, panggil servis dia jaga, you keluar lah pergi shopping ke, pergi healing ke. Betul. Macam servis Kido Care tu pun carer dia ada pun orang kata dia orang ada lesen, dia ada training. Memang orang kata boleh dipercayai lah. Macam-macam servis sekarang kan. Macam tu lah. Dahsyat lah bestnya. Kalau lah mak saya dengar dia cakap tahu pantang kat Kido Care. Aku panggil dia Kido Care so jaga kan, kau. tapi bagus juga mak ayah jadi macam yelah kadang-kadang suami isteri pun penat jaga anak, you kena ada masa dating. So you panggil jaga 4-5 jam, pergilah dating, pergilah healing. Kalau kita ni kan nak dating, tapi anak beratur dah. Nak minta tolong mak mentua ke mak sendiri kan, rasa macam salah pula. Diorang pun nak ada me time diorang juga. Memang diorang dah berusia, kita tak sampai hati kan. Betul, anak-anak kita pula kan, ni yang tengah nak kan. Betul. Dia up and down macam tu kan. Betul. Up down terbalik rumah nenek dia. Okay. Alright. Last but not least, kami nak share juga tips untuk hantar anak you all ke pengasuh. Ni menarik juga tips ni, boleh guna nanti. Especially kalau yang first time parents kan. Okay. Yang pertama, kenal pasti jumlah isi rumah yang tinggal dalam rumah pengasuh. Contohnya, pengasuh kita seorang perempuan, dia ada suami, dia ada anak 3 orang. So kita kena kenal semua tu. Anak dia umur berapa, lelaki ke perempuan ke, suami dia kerja apa. Dia bukan kepoci tau, tapi sebenarnya penting info-info ni. Lelaki ke perempuan ke, banyak benda kita kena tahu. So kita tahu lah, kat rumah dia ada lelaki, ada perempuan, anak dia umur sekian, suami dia kerja macam ni. Macam tu lah. Okay, faham. Okay, yang kedua, memastikan pengasuh tidak membiarkan anak diasuh oleh orang lain. Okey, maksud dekat sini, janganlah kita dah bayar pengasuh tersebut tapi dia tolong ada orang lain pula yang kita tak kenal. Kita tak kenal pun siapa dia. Itu yang kita risau. Okey, next. Sebab kita dah kenal pengasuh kita, tiba-tiba contoh dia nak keluar, dia hantar orang lain. Orang itu kita percaya ke tak, kita kenal ke tak, menakutkan. Risau. Okay. Yang ketiga, ketahui jumlah dan siapa pelawat yang sering datang ke rumah. Benda-benda ni sebenarnya ada lebih kepada apa orang kata keselamatan. Contohlah, tiap-tiap minggu ada makcik dia datang. Tiap-tiap minggu ada saudara datang. Dia nampak macam kepoci tapi sebenarnya penting tau. Penting tau nak tahu sebab anak kita ni totally dengan stranger. Kita tinggalkan anak kita, tiba ada jumpa orang lain. Orang lain tu siapa? Dia pegang anak kita ke? Pegangan yang tak selamat ke? Macam-macam lah Mak Ni fikir Zati.
Faham. Okey. Yang keempat, ibu bapa perlu rajin melakukan pemeriksaan mengejut. Ni wajib. Ambush. Ambush macam ni. Contoh kita hantar anak kita ke 7 pagi, kita balik 6 petang. Contoh sesekala cuba datang tengah hari. Okey. Tengok ada benda, kadang-kadang macam contoh ada buat aktiviti yang tak tahu lah yang macam nak. Faham tak? Dia macam anak tu semua tidur ke, tiba-tiba ada aktiviti yang mengelirukan ke, tiba-tiba kita terdengar benda yang kenapa suara marah-marah. Dia macam tu. Kita bukan nak apa orang kata, bukan nak apa tak husnuzon apa, bukan nak bersangka buruk. Tapi I think you parents ni faham kenapa perlu ambush sesekali-sekala. Faham? Macam tu. Saya cuba faham tapi saya terasa geliatin lah. Yang tak husnuzon tadi apa. Yang tak husnuzon ni. Alright. Okay. Boleh buat highlight? Saya pula Okey, yang seterusnya. Okey, yang kelima, perhatikan tingkah laku dan respon bayi semasa mengambil hantar. Okey, ni penting. Banyak juga pernah nampak tak kat TikTok yang dia hantar anak dia dekat pengasuh India tu. Ada kan. Nampak tak anak dia sangat happy, sangat suka tinggal dengan siapa panggil aunty tu kan. So kita boleh nampak anak dia layan, mungkin memang sayang betul dengan anak dia. So kita salah satu tanda anak kita sihat, happy. Dia attach dan dia balik pun dia tak adalah mengamuk. Tapi kalau kita ambil anak kita takut-takut, dah start macam pelik-pelik perangai, kita dah kena start berfikir lebih daripada itu. Kenapa anak aku ni kat rumah dia happy, bila balik je dia ni, kita nak hantar je dia nangis. Something wrong somewhere masa dia dalam pengawasan taska tu atau pengasuh tu. Mami dengan daddy kena alert lah Yes. macam ni. Memang kena tengok tingkah laku anak tu. Faham. Okey, yang seterusnya, akhir sekali, tanya kepada anak mengenai aktiviti yang sering dilakukan, yang sering aktiviti bersama pengasuh jugalah. Sebab budak-budak ni jujur. Tadi buat apa? Abang buat apa tadi? Kau dia sebut benda-benda yang okey lah. Tiba dia sebut benda macam apa yang anak aku buat ni? Kenapa anak aku buat macam tu? Rajin berborak dengan anak-anak. Anak jujur. Kalau macam ada situasi macam tu lah, lah kalau situasi yang tak okey kan, dengan cerita yang tak okey daripada anak, should be sebagai parents kena tanya tak dengan penjaga. Kadang-kadang budak mungkin budak nampak benda tu macam tu tapi dia interpret lain. So kita dengar mesti take note dan mungkin kita boleh tanya elok-elok dari pengasuh. Mungkin budak yang dia nampak macam ni tapi dia explain salah. Budak-budak kan, tapi kena take note dan tanya elok-elok dengan pengasuh. Ingat dengan pengasuh ni pun kita tak naklah terlalu macam bersangka macam-macam, tapi perlu kena sentiasa berhati-hati. Sebab dia pun tak suka juga macam saya tanya pelik-pelik je, dia elok je anak kita kan. So berpada-pada. Kena bijak jugalah mengawal situasi gitu. Rajin-rajin lah bagi sedekah ke, ada pergi jalan-jalan, pergi Cameron Highland belikan dia strawberry ke. Buat tangan, bawa balik buat tangan. Betul. So macam sebab untung kalau jumpa pengasuh yang memang sayang anak kita. So kita sayang anak kita, dia sayang anak kita sama macam kita. So memang beruntung, memang rezeki anda. Ya, bestnya. Okey. So, mami, daddy dekat luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share segala benda. Jangan lupa untuk follow juga TikTok Butik Tati. Sekarang ni korang dah tengok dekat YouTube kan. Mungkin ada yang daripada TikTok lihat dekat terus pergi dekat channel YouTube. Thank you so much kepada you all semua. Okey, pada minggu depan kita nak share lagi. Benda ni takkanlah satu. Banyak ni dalam tadi penuh saya nak cerita pasal apa. Nak bagi hint tak Kak Syah? Boleh. Okey, pasal penderaan. Hot issue. Kan, pasal emosi, emotional damage, mental depression. So benda-benda ni macam hot topic sangat, tapi mungkin ada idea-idea lain yang parents dekat luar sana nak kita discuss, kupas. kita Tapi sembang. mungkin benda tu benda ringan, tapi macam rasanya macam orang tak ramai nak ajak. Mungkin orang ajak berbual benda dekat. ni nak borak. Betul ni isu mak-mak tapi tak ada orang nak cakap kan. So komen dekat bawah jangan lupa. Okay, so Kak Syah, itu saja untuk minggu ni. Tunggu kita next episode, okay? Alright, so Papa Mama jangan rasa terbeban macam kami sampaikan tadi. Rasa relax, kata enjoy your life, kata with your anak-anak. Betul. So selamat berjumpa lagi. Bye. When Papa Mama is happy, the baby is happier. Bye. Assalamualaikum. Hai semua. Ni kelas apa tadi? Cik tadi. Kelas. Okey Kak Syah, lupalah nak share dengan diorang. Oh yes, berkenaan penting dengan ni. learning chit chat.
Ni kelas apa tu parenting. Lini? Share Zaki? Kelas parenting untuk papa mama di luar sana. Tak semesti mama je. Papa pun boleh join Lagi kelas kena ni. belajar semua. Okey, nak tahu lebih lanjut boleh scan QR code ataupun tekan link dekat bawah ni. Okey?